Jurus uskun. Konsep jurus menggunakan gerak tangan seperti, ya tuan-tuan, seperti di dalam ilmu persilatan, dan gerak hati yang dibawa ke dalam kaedah rawatan. Bayangkan tuan-tuan bagaimana mereka membuat rawatan dengan kaedah jauh tuan-tuan, memberi kesan kepada pesakit. Ya, kadang-kadang baca Al-Quran pun kita tak dengar, tetapi kebanyakannya tuan-tuan melakukan jurus. Adakah itu dalam Islam? Itu tidak ada dalam Islam. Dari segi akidah juga, fahaman konsep itu salah kerana meyakini guna gerak tangan itu boleh menghalang bahaya dan juga serangan ataupun memberi kesan kepada seseorang. Yang sebenarnya melindung dan memberi kesan kepada kita ialah Allah, bukannya jurus tangan itu sendiri. Ada mereka yang mengamalkan kaedah ini beranggapan bahawa apa yang mereka gunakan, jurus yang mereka gunakan daripada jauh itu tuan-tuan, boleh menghalang bahaya ataupun memberi kesan kepada seseorang. Tetapi sebenarnya tuan-tuan, yang melindungi dan memberi kesan kepada kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan jurus tangan itu sendiri tuan-tuan. Termasuklah kita meruqyah tuan-tuan, kita bacakan ruqyah itu, keyakinan kita bahawa yang memberi kesan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, mereka yang mengamalkan jurus ini tuan-tuan, mereka mengandaikan, mereka merasakan bahawa kaedah mereka itulah, dengan cara mereka itulah yang memberi kesan kepada pesakit. Sedangkan tuan-tuan, yang memberi kesan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut penulisan Profesor Dr. Sufyan Husin dari Institut Tamadun Alam Melayu, Universiti Kebahasaan Malaysia, melalui penulisannya dengan memberi contoh apa yang diajarkan dalam Nasrul Haq dan juga silat-silat di Malaysia tentang konsep dan metodologi jurus mereka itu adalah menyeleweng daripada sudut akidah, maka layaklah ia diharamkan oleh JAKIM, apatah lagi bila jurus mereka itu dianggap sebagai satu kuasa ataupun satu kekuatan yang boleh memberi mudarat dan juga memberi manfaat. Kadang-kadang dan ilmu yang diberikan tak setara mana pun. Di rebranding balik sampai orang tak kenal. Sebenarnya Al-Maunah dan sebagainya sama saja pembawakannya macam Nasrul Haq yang dah diharamkan sebelum ni. Macam-macam lagi sekarang ni, Abatal lah, apalah semua tu. Semua sama macam-macam Nasrul Haq yang diharamkan pada awal 80-an dulu. Tukar nama ya, buat-buat sikit, lepas tu permainan sama ya. Islam tidak menunjukkan kaedah sebegitu. Nabi tak pernah ajar kaedah sebegitu tuan. Nabi tidak pernah memberi contoh kaedah sebegitu tuan-tuan. Yang diajarkan adalah kaedah yang sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kaedah jurus uskun. Bagaimana kaedah mereka ini tuan-tuan? Mereka, gerak tangan mereka seperti silat dan juga menggunakan tenaga dalaman ataupun gerak hati disulit dengan dembusan. Ini tuan-tuan. Adakah itu Islam ajar? Tidak tuan-tuan. Ya, Islam ajar adalah menjembur ataupun meniup, ya, ataf ataupun an-nafas yang agama ajar, yang Nabi ajar tuan-tuan. Bukan dengan menggunakan hembusan ataupun dengusan daripada hidung. Jadi berhati-hati. Kaedah inilah tuan-tuan yang kita khawatiri. Bila kita mendapat rawatan tuan-tuan, kita takut ada campur tangan dengan perkara-perkara yang lain tuan-tuan ataupun benda-benda yang lain. Begitu juga dengan kaedah jurus mereka itu, mereka boleh scan penyakit. Ada yang saya lihat tuan-tuan, dia boleh scan daripada jauh penyakit, oh ini sebab gangguan dan sebagainya. Ataupun scan orang yang hilang, memasukkan pengisian di dalam tasbih. Tasbih ni alat untuk kita berzikir, bukan untuk dimasukkan pengisian. Saya pun tak faham. Tuan, yang perlu pengisian ialah jiwa kita tuan-tuan. Rohani kita, hati kita ni perlu diisi dengan zikrullah, perlu diisi dengan Al-Quranul Karim tuan-tuan. Bukan pada tasbih, bukan pada batu. Inilah kebanyakan yang berlaku dan juga ada masyarakat yang percaya tentang kaedah itu. Yang pernah saya dengar tuan-tuan, live dijualnya tasbih yang diisi dengan pengisian ini tuan-tuan sampai harga ratus-ratus ribu pun ada tuan-tuan. Saya pun tak faham. Sedangkan tasbih itu adalah alat untuk kita berzikir, untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh buang jin daripada jauh dan sebagainya tuan-tuan. Boleh buang.
Ini tuan-tuan bukan daripada Islam. Jadi tuan-tuan berhati-hati ketika mendapatkan rawatan. Walaupun kaedah itu dilakukan oleh ustaz ataupun pusat rawatan itu oleh pusat rawatan Islam, kalau kaedah sebegitu, kaedah itu bukan daripada Islam. Dan kebanyakan yang menggunakan kaedah tersebut digelar oleh perawat yang syar'i ini tuan-tuan sebagai uskun, sebagai ustaz yang berwatak dukun. Berhati-hati tuan-tuan. Apakah cara yang Nabi ajar kita apabila kita mendapatkan rawatan daripada seseorang? Apakah kaedah yang Nabi ajarkan kepada kita? Dan apakah doa yang Nabi bacakan kepada kita? Supaya kita dapat membezakan di antara rawatan ruqyah dan rawatan yang tidak syar'i ataupun lebih dikenali sebagai rawatan yang dilakukan oleh para uskun, ustaz yang berwatak dukun, nampak macam Islam tetapi ia bukan daripada kaedah Islam. Baik, yang pertamanya perlu kita tahu kaedah ruqyah ataupun kaedah rawatan Islam ini yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah kaedah mengusap pada tubuh badan, iaitu sentuhan pada tubuh badan ataupun sentuhan pada tempat yang sakit. Ini bersandarkan kepada hadis Nabi SAW daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Nabi SAW selalu membaca doa perlindungan untuk ahli keluarganya. Baginda mengusap dengan tangan kanannya kepada anggota mereka yang sakit, lalu baginda membaca, Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Hadis ini, kaedah ini terdapat di dalam riwayat Al-Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Yang kedua, kaedah yang kedua, meletakkan tangan ataupun sentuh pada tempat yang sakit. Sebagai contoh, dada kita sakit, kita letak tangan kita dan kita bacakan doa kesembuhan yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Apa doa tersebut? Baik, di dalam satu riwayat, seorang sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Abi Al-As Al-Thaqafi pernah mengadu kepada Nabi SAW tentang sakit yang beliau alami. Maka baginda lalu bersabda, letakkan tangan kananmu, letakkan pada tempat yang sakit, lalu bacalah Bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Selepas itu disusuli dengan 7 kali doa ini, iaitu yang berbunyi, A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Makna dia, aku berlindung dengan Allah dan kekuasaannya daripada segala keburukan, iaitu penyakit yang aku pelorehi dan aku bimbangi. Baik, itu riwayat Imam Muslim. Di dalam satu riwayat yang lain, iaitu dengan lafaz yang berbeza, yang berbunyi, kita bacakan Bismillah 3 kali dan kita letakkan pada tempat yang sakit, iaitu kita membaca A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir sebanyak 7 kali. Kaedah yang pertama tadi daripada riwayat Imam Muslim yang berbunyi A'udzu billah, dan riwayat yang kedua dengan lafaz yang berbeza, iaitu A'udzu bi'izzatillah, dan riwayat yang kedua daripada lafaz Imam At-Tirmidzi. Yang ketiganya, kaedah yang ketiga yang diajarkan oleh Nabi ialah kaedah meletakkan jari pada tanah dan juga diletakkan kepada air liur dan disapukan kepada tempat yang sakit. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, apabila ada sahabat yang mengadu sakitnya ataupun luka pada tubuh badannya, maka Nabi SAW melakukan hal semacam ini dengan jari beliau, iaitu membaca Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab At-Tib dalam bab ruqyah Nabi SAW daripada Aisyah, dan daripada Imam Muslim di dalam kitab As-Salam bab istihbab ruqyah dengan tambahan Nabi SAW memberi isyarat dengan jarinya seperti ini, dan Sufyan meletakkan jari telunjuknya pada permukaan tanah dan mengangkatnya semula. Baik, hadis yang ketiga ini iaitu kaedah yang diajarkan oleh ulama, iaitu kita ambil jari kita
dan kita letak di air liur kita ataupun di dalam mulut kita, ataupun kita letak dilelangi atas mulut kita dan kita letakkan pada tanah dan kita bacakan doa Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina, yang bermaksud dengan nama Allah dan debu tanah kami serta air liur sebahagian daripada kami, jadikanlah penyembuh penyakit kami dengan izin Tuhan kami. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW bagi merawat pesakit ataupun merawat sahabat Nabi yang diuji dengan sakit. Nabi tunjukkan kaedah sebegitu. Yang keempat ialah kaedah menepuk belakang badan ataupun sentuhan pada badan. Ini terdapat di dalam satu hadis. Datuknya iaitu Ummu Abban pergi mendapatkan Nabi SAW dengan membawa salah seorang anaknya ataupun anak saudara adik perempuannya yang terkena penyakit gila. Kata Ummu Abban, datukku telah berkata, tak kala kami sampai kepada Nabi SAW di Madinah, saya pun berkata, wahai Rasulullah, anak yang sedang bersamaku sekarang telah terkena penyakit gila. Sebab itu saya datang kepadamu. Jadi harap doalah kepada Allah supaya dia disembuhkan oleh Allah daripada penyakitnya. Maka Nabi pun berkata, bawa budak tu kemari. Maka aku pun mendapatkan anak tersebut ketika itu sedang berada di dalam kenderaan sambil memujuk-mujuk dengan baik, dan aku kemudian menanggalkan pakaiannya yang telah dipakai ketika bermusafir, lalu aku gantikan dengan pakaian yang baru, yang bersih. Selanjutnya aku pimpin tangan dia berjalan kepada Nabi. Dan setiba aku sampai di sisi Nabi, baginda terus bersabda, bawa budak itu dekat sikit lagi, ataupun bawa budak itu kepada aku dan biarkan bahunya mengarah ke hadapan saya. Selanjutnya baginda pun terus mencekak baju budak itu, lalu memukul-mukul ataupun menepuk belakangnya sehingga kan aku ternampak ketiak Nabi yang berwarna putih. Ketika melakukan pukulan, baginda berkata, keluar wahai musuh Allah, keluar wahai musuh Allah, keluar wahai musuh Allah. Dan akhirnya budak itu sihat seperti sedia kala, pulih seperti sedia kala. Penglihatan matanya tidak lagi seperti permulaannya. Kemudian baginda membacakan doa, lalu menyapu ke arah wajah anak tersebut. Tidak ada seorang pun apabila didoakan oleh Rasulullah SAW kepadanya, melainkan nescaya akan mendapat keberkatan dan juga kelebihan. Riwayat At-Tabrani. Kaedah menepuk dada dengan tangan. Terdapat satu riwayat daripada Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu pernah berkata, selepas aku selesai menjalankan arahan yang telah ditugaskan oleh Nabi SAW kepadaku di Taif, semasa aku bersolat, aku telah diganggu oleh sesuatu sehingga kan aku akhirnya tidak sedar apa yang aku lakukan. Maka melihat keadaan itu, aku terus pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Maka Utsman bin Abi Al-As bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku telah diganggu oleh sesuatu dalam solatku sehingga kan aku tidak tahu apa yang sedang aku lakukan. Maka kata Nabi, itu adalah syaitan, itu kerja syaitan. Ke sini, kata Nabi. Aku menghampiri Nabi SAW, lalu duduk bersimpuh di hadapannya. Selanjutnya, baginda terus memukul dada dan meludah ke dalam mulutku seraya berkata, keluar wahai musuh Allah, keluar wahai musuh Allah, keluar wahai musuh Allah. Hal itu berlaku sebanyak 3 kali. Selepas itu baginda bersabda, teruskan kerjamu seperti biasa. Semenjak itu, aku tidak lagi merasakan syaitan datang merasukku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kaedah yang keenam, menyembur ke tempat yang sakit. Dalil bolehnya menyembur dalam ruqyah adalah kaedah ruqyah Abu Sa'id Al-Khudri ketika meruqyah pemimpin satu kaum. Ini hadis ini tuan-tuan, hadis ini hadis yang terdapat banyak hukum di dalamnya. Yang pertama, apakah hukum membaca Al-Fatihah? Yang keduanya, hukum kita merawat orang yang bukan Islam. Boleh ataupun tidak. Yang ketiganya adalah upah di dalam merawatan. Sebagaimana yang terdapat ataupun yang telah berlaku kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Perkara ini juga tuan-tuan dijadikan hujah. Ulama menjadikan hujah
boleh tak kita menerima upah membaca Al-Quran ataupun kita mengambil upah mengajar Al-Quran? Boleh tak? Jadi hadis ini ia menjadi salah satu dalil kepada boleh tak ustaz-ustaz dia mengajar Quran, dia minta upah. Kebanyakan ulama berdasarkan hukum mengambil upah mengajar Al-Quran membenarkan, melainkan mazhab Hanafi saja. Dia berkata mazhab Hanafi menyanggahi jumhur dan menurut pandangan mereka tidak harus mengambil upah mengajar Al-Quran kerana ia merupakan ibadah dan pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun membaca Al-Quran untuk tujuan ruqyah diharuskan mengambil upah kerana itu termasuk dalam bab mengubati, bukan bab mengajar. Baik, jadi yang keenam tadi iaitu dibolehkan menyembur ketika kita ruqyah. Meniup dengan mulut ke tempat yang sakit. Bukan dalil meniup daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, beliau meniup untuk beliau sendiri dengan membaca 3 kul dan beliau usapkan dengan tangan beliau. Maknanya tuan-tuan, yang ketujuhnya tuan-tuan, apabila Nabi sakit, Nabi meniup untuk dirinya sendiri dengan membaca 3 kul dan Nabi usapkan dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah kaedah tuan-tuan yang diajarkan oleh agama, dibenarkan untuk kita melakukan kaedah-kaedah sebegitu di dalam rawatan.